Zombie Apocalypse. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kenalkan diri, nama cikgu ialah Muhammad Amirul Fikri. Awak semua boleh panggil cikgu Fikri. Okey, hari ini cikgu akan mengajar pendidikan jasmani. Okey, unit 5. Tajuknya cekap memukul, cepat memadang. Okey, tengok slide yang cikgu dah buat. Cantik kan? Menarik kan? Banyak kartu-kartu, banyak color-color kan? Okey. Yang pertama sekali, standard kandungan. Apa yang murid-murid akan dapat selepas belajar dengan cikgu? Murid-murid akan dapat melakukan kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. Okey, seterusnya menggunakan pengetahuan konsep, pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang. Seterusnya, standard pembelajaran. Murid-murid akan dapat memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Seterusnya, murid dapat menerangkan perbezaan antara titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan menahan bola. Tak apa, itu nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Bagaimana nak pukul bola, bagaimana dekat mana nak pukul. Okey, tak apa. Yang pertama sekali, cikgu akan terangkan dulu apakah peralatan yang akan digunakan dalam permainan softball. Softball, okey, pertama sekali cikgu akan tanya, cikgu nak tanya, tahu tak apa itu permainan softball? Kalau awak tak pernah dengar apa tu permainan softball, mungkin awak pernah dengar apakah permainan baseball. Mungkin kalau awak tak pernah dengar pun permainan baseball ke softball ke, mungkin awak pernah dengar permainan rondes kampung. Permainan rondes kampung ni satu permainan yang di mana ada seorang baling bola, satu pasukan pukul, pasukan lain tangkap bola. Mesti awak pernah main kan? Masa petang-petang sebelum Covid mesti pernah main. Okey, tak apa. Cikgu akan cerita dengan lebih lanjut. Okey. Pertama sekali jom kita lihat apakah peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam permainan ini. Okey, yang pertama sekali ialah kita sudah semestinya kita akan memerlukan bola. Bola ni kalau kita tengok gambar tu, bola yang ada kat gambar tu ialah warna putih dah ada benang-benang jahitan warna merah. Bola tersebut keras Kalau kena kepala boleh berdarah, boleh benjol, boleh cedera. Jahitan pada bola tu digunakan untuk membuat kemahiran balingan. Kalau orang yang baling bola tu dia akan gunakan jahitan tu untuk membuatkan bola itu berpusing ke bawah, berpusing ke atas. Yang dia akan menyukarkanlah orang yang nak pukul bola tu untuk pukul bola tu. Sebab nanti bola tu akan pergi macam ni ke, macam gitu ke. Kat situ adalah satu kemahiran yang mana pembaling bola akan buatlah menggunakan jahitan tu. Semua peralatan ni ada dia punya kegunaan yang tersendiri. Yang kedua, kita memerlukan kayu pemukul ataupun bat. Kayu ni biasalah ada yang diperbuat daripada kayu ataupun ada yang diperbuat daripada besi. Sarung tangan diperbuat daripada kulit lembu ataupun kulit kuda ataupun kulit haiwan lah. Ataupun sekarang kalau yang murah punya menggunakan kulit tiruan ataupun macam plastik lah, dia sintetik. Kenapa kita kena pakai sarung tangan? Siapa boleh jawab? Tak apa, biar cikgu yang jawab. Sarung tangan tu kita guna sebab untuk mengelakkan tangan kita daripada tercedera. Bila kita pukul bola kuat-kuat, bola tu datang laju, kita tahan guna sarung tangan lah supaya tangan kita ni tak sakit. Lepas tu kalau kita tengok kat gambar tu, dekat antara ibu jari dengan jari telunjuk dia ada jaring. Kenapa ada jaring? Supaya bola tu tak celus. Tak celus tu maksudnya bola tu tak termasuk antara celahan ni lah. Sebab tu dia letak jaring. Okey? Seterusnya kita menggunakan helmet untuk melindungkan kepala kita. Atau kita contohlah kita tengah tunggu bola, kita nak tangkap bola, tengok bola jatuh atas kepala. Lepas tu kita pengsan. Kan susah. Jadi sebab tu kita kena pakai helmet untuk mengelakkan daripada kepala kita tercedera. Okey, yang kedua, yang seterusnya, base ataupun tapak. Ni untuk menandakan kawasan di mana sepatutnya kita berlari. Kat mana kita kena berhenti, kat base. Itulah sebagai penanda kawasan. Seterusnya ialah pelindung badan dan muka. Tengok gambar tu, dia ada pakai jaring kat muka untuk menghalang bola daripada terkena muka. Dia pakai helmet, dia pakai
baju pelindung dekat badan supaya bola tak kena badan dia, tak kena dada. Dia pakai tengok kasut, daripada kasut sampai tulang kering sampai ke lutut untuk melindungkan kaki dia daripada terkena pukulan bola. Kalau kena sakit tahu. Okey, seterusnya kita tengok padang softball. Okey, tengok padang softball, tengok tu. Kat tengah-tengah padang softball tu ada bulat kecil. Nampak? Ada bulat kecil, lepas tu ada macam tapak yang warna putih memanjang. Di situlah tempat di mana pasukan pemadang akan baling bola. Kalau dekat tempat bulatan yang besar sikit, lepas tu dia ada base yang bentuk 5 segi tu, kat situ tempat di mana pemukul akan pukul bola ataupun disebut sebagai tapak perumah. Lepas tu ada lagi 3 tapak yang bentuk segi 4 tepat. Itulah base sebagai tanda kat mana kita nak lari. Lepas kita pukul bola dekat tapak perumah, kita akan lari kat tapak pertama belah kanan tu. Lepas tu kita akan naik sikit ke atas. Lepas tu kita akan turun ke bawah. Lepas tu lari balik ke tapak perumah. Tak apa, tu nanti cikgu akan letak video untuk awak semua fahamkan lebih lanjut macam mana nak main permainan ni. Okey, cuba baca petikan yang ada dalam buku teks muka surat 32. Kalau tak ada buku teks pun tak apa, cikgu dah screenshot. Cikgu dah letakkan petikan tu dekat situ. Cuba baca. Ramesh dan rakan-rakan sedang bermain permainan yang melibatkan pasukan pemadam dan pasukan pemukul. Pemukul mesti cekap memukul bola dan bergerak pantas ke tapak base yang ditetapkan. Pemukul juga boleh menahan bola dengan alat pemukul untuk mengelirukan pasukan pemadam. Seterusnya, bagaimana kan cikgu cakap tadi, macam mana nanti cikgu akan ajar macam nak pukul bola. Sekarang cikgu nak ajar macam mana nak pukul bola. Bola tu dekat mana kita nak pukul supaya bola tu pergi jauh ataupun pergi dekat. Okey, bayangkan murid-murid semua, bayangkan ini bola warna putih ni bola. Okey. Ni batang kayu, kalau kita pukul bola kat tengah-tengah bola, pukul kayu tu dekat tengah-tengah bola, bola ni akan pergi laju ke depan macam ni, straight. Dia akan pergi jauh, laju. Kalau dia pukul dekat bawah, tengok yang pertama tu, yang kedua, pukulan dia bagi atas bola. Kalau kita pukul dekat atas bola, kalau kita pukul dekat atas ni, bola pergi macam mana? Dia akan pergi bawah sebab kita pukul atas. Macam kita pukul kepala. Kita pukul, kepala kita akan jatuh ke bawah. Kalau kita, bola tu kita pukul kat bawah, kepala kita akan pergi ke atas. Samalah. Ni bola kita pukul kat bawah, bola tu akan pergi ke atas. Seterusnya, apakah itu pemadang, apakah itu pemukul? Pemadang ialah pasukan yang bertahan dan berusaha untuk mematikan pasukan lawan. Dia akan duduk kat tengah-tengah padang yang tadi padang cikgu tunjuk tu kan. Dia akan duduk kat tengah-tengah situ. Dia akan pakai glove. Dia akan cuba tangkap bola yang dah dipukul. Pasukan pemukul pula, dah nama pun pemukul, dia mestilah pukul bola tu. Pukul kuat-kuat ke depan, ke belakang sana, pukul jauh-jauh ataupun pukul depan untuk mengelirukan pihak lawan. Contoh pemadang tu macam dah ready nak tangkap bola yang jauh. Dia ingat jauh. Rupanya awak pukul dekat je. Dia tertipu. Itu mungkin boleh membuatkan awak lari lebih jauh. Okey. Cuba tengok. Tonton video ini. Okey, cuba kita fahamkan. Video ni untuk kita fahamkan rules of softball. Cara untuk bermain. Greetings, fellow athletes. Today we're talking about softball rules. So let's start. Okey. Objective in softball. 1. The basic objective in the game of softball is to hit the ball with a bat before that player tries to run around the infield of 4 bases. Nampak, itu cara untuk berlari. Lepas kita dah pukul, kejap. Okey. With a bat before that player tries to run around the infield. Okey, nampak. Lepas kita dah pukul dekat sini, kita lari dekat sini, lepas tu kita lari dekat sini, lepas tu kita lari dekat sini, lepas tu kita balik kat sini. Tengok nak panah dia. Of 4 bases. Nampak? 2. A strike is given to a batter taking a legal swing to score a run while the pitcher tries to out the batsman. Or, said another way, kalau dia lari, dia dah pukul, lepas tu dia lari. Pitcher tries to dia dah lari sampai sini. Bola yang out terpukul the tu, orang ni dah tangkap. Dia balik kat sini. Orang ni akan batsman. Out. Or, said another way, a strike is given to the batter if they swing and miss while the pitcher tries to make them. Nanti link untuk video ni cikgu akan bagi dalam grup. Nanti awak semua boleh tengok. Video dia sekejap je. Okey.
nanti dalam grup tu cikgu akan bagi link lah untuk video tu dengan slide ni. Nanti cikgu akan bagi supaya awak semua boleh ulang kaji dan tengok balik untuk menambah kefahaman dan untuk menyiapkan tugasan cikgu bagi. Tugasan apa? Inilah tugasan dia. Tugasan pertama, cikgu nak awak semua salin nota tentang apa makna pemukul, apa makna pemadang. Dan salin juga peralatan-peralatan yang digunakan dalam permainan ni. Peralatan tadi cikgu dah beritahu ada banyak, ada berapa jenis? Ada 6 jenis tadi. Kalau pandai lukis, lukis. Lukis bola, lukis kayu pemukul. Kalau tak pandai lukis, tak apa. Buat peta minda, tulis apa peralatan yang digunakan. Tugasan kedua, cikgu nak awak cuba fikir apa pukulan yang boleh dilakukan untuk mendapat pukulan kuat dan jauh. Pukulan yang mana satu? Yang tengah bola, yang bawah bola ataupun yang atas bola. Jawab tugasan 1 dengan tugasan 2 dalam buku yang sama. Tak apa, nanti cikgu lepas awak dah jawab, awak hantar ke cikgu, nanti cikgu akan check. Okey. Bila nak buat tugasan ni? Buat selepas kelas ni sebab kita ada setengah jam untuk menyiapkan tugasan. Okey? Cikgu rasa sampai situ saja. Sekian, terima kasih. Pesanan cikgu, gunakanlah masa yang diberikan untuk menjawab soalan dan hantarkanlah kepada cikgu. Murid-murid yang mungkin menghadapi kesukaran, tak pun cikgu boleh tunggu sampai malam. Mana-mana murid yang tak ada yang tak ada masalah tu, bolehlah siapkan awal-awal dan boleh masuk kelas lain. Jangan lupa siapkan kerja sekolah cikgu. Itu saja. Sekian. Terima kasih.